Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Salim selaku pensyarah kepada subjek Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia EDUP 2072. Okey, pada kali ini kami akan membentangkan tajuk Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Okey, pertama sekali kita lihat apakah itu pendidikan. Pendidikan ialah usaha yang sistematik untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran dalam mengembangkan potensi diri dan masyarakat. Erti kata lain ialah sebarang aktiviti ataupun sebarang jalan yang sistematik yang kita gunakan untuk menyampaikan pengetahuan ataupun menyampaikan kemahiran semata-mata untuk mengembangkan potensi diri dan juga masyarakat. Itu yang dinamakan pendidikan. Okey, baik. Tahukah anda, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam mencapai transformasi kemajuan dan kesejahteraan sesebuah negara. Kewujudan sistem pendidikan inilah yang memastikan kualiti pendidikan kebangsaan dapat dipelihara. Jadi di sini sistem pendidikan bukanlah dicipta hanya untuk mengajar sahaja, tapi sistem pendidikan ini dicipta bagi mencapai transformasi kemajuan dan kesejahteraan sesebuah negara. Sudah pastilah jika kita dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab, berpengetahuan luas, mencapai segala aspek yang diperlukan, maka sedikit sebanyak dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan sesebuah negara. Seterusnya, kewujudan sistem pendidikan ini memastikan kualiti pendidikan kebangsaan dapat dipelihara. Dengan adanya sistem yang itu, maka kualiti pendidikan tu dapat dipelihara. Okey, seterusnya kita lihat kepada tahap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia ni berkembang melalui 3 tahap. Okey, yang pertama, sebelum kemerdekaan. Okey, pada masa ni sistem pendidikan masih lagi belum ditetapkan. Mereka menjalankan pendidikan di rumah, di masjid dan juga di pondok. Pada masa ini mereka menekankan pengajian Al-Quran, pembentukan sahsiah diri iaitu akhlak dan juga kemahiran mengenai pekerjaan harian mereka. Okey, yang kedua, semasa era penjajahan. Okey, semasa kedatangan Inggeris, sistem pendidikan di tanah Melayu ni telah dikuasai oleh mereka. Okey. Mereka telah mencipta sistem pendidikan yang baru mengikut dasar penjajahan, mengikut dasar mereka lah. Okey. Mereka memberikan pendidikan kepada orang Melayu hanya bagi memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi mereka sahaja. Okey. Dan masa inilah wujudnya sistem pendidikan plural. Kaum Cina di sekolah Cina, kaum India di sekolah India, kaum Melayu di sekolah Melayu. Pada masa ini mereka tidak mementingkan kesepaduan kaum tu. Seterusnya kita lihat pada tahap yang ketiga iaitu selepas kemerdekaan. Okey, pada zaman inilah mereka mula mengkaji dan merancang semula dasar-dasar pendidikan yang baru yang mementingkan perpaduan. Okey. Dan juga banyak sistem-sistem yang baru yang mereka telah wujudkan. Okey, baik. Berdasarkan 3 ideologi negara iaitu rukun negara, dasar ekonomi baru dan juga dasar pendidikan kebangsaan berserta dengan dokumen-dokumen dasar yang lain, maka terciptalah falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Falsafah pendidikan kebangsaan ni digubal pada tahun 1979. Okey, apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Okay. Ia merupakan suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan juga sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Ini merupakan falsafah pendidikan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Selim, pensyarah bagi subjek Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Saya Muhammad Fakrul Razi bin Hishamuddin daripada PIMK 4, kumpulan 3. Saya akan menyambung pembentangan berkenaan sistem pendidikan sebelum merdeka dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Antara sistem pendidikan yang digunakan sebelum merdeka adalah sistem sekolah pondok. Sekolah pondok ni ialah pendidikan yang dilaksanakan secara tidak formal kerana ia tidak ada sukatan pelajaran yang ditetapkan. Pengajaran menggunakan kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak beserta kitab-kitab yang berkenaan dengan agama. Tempoh pengajaran ditentukan oleh guru yang mentadbir sekolah pondok tersebut. Kebiasaannya jumlah yuran tidak ditetapkan dan kaedah pembelajaran utama adalah menggunakan sistem hafalan. Dan untuk pengetahuan semua, sistem sekolah pondok masih digunakan sehingga ke hari ini. Hubung kait antara sistem pendidikan pondok dengan FPK yang pertama ialah mempunyai matlamat untuk melahirkan insan yang berkebolehan dalam aspek teknikal dan praktikal. Ini kerana guru yang mendidik mereka akan memastikan pelajar-pelajar dapat menggunakan segala ilmu yang dipelajari dan boleh dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Seterusnya ialah mementingkan ilmu Islam agar dapat lahirkan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Yang ketiga ialah pendidikan berteraskan agama Islam bagi melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan agama dalam kehidupan seharian. Yang keempat ialah mementingkan pembangunan rohani seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Selain sistem pendidikan sekolah pondok, wujud juga sistem pendidikan vernakular pada zaman sebelum kemerdekaan. Pelaksanaannya ialah setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan di kampung. Ia tidak menyediakan penyediaan vokasional dan teknikal, sekolah vernakular Melayu, India dan Cina. Jadi ada perbezaan ataupun ada perpisahan antara kaum dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai kata pengantar. Jadi di sini kita dapat melihat sistem pendidikan vernakular ini mempunyai kekurangan kerana tidak seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum kemerdekaan juga wujud beberapa laporan untuk mencadangkan penambahbaikan kepada sistem pendidikan, dan antaranya ialah laporan Cheesman yang ditubuhkan Mr. Harold Ambrose Robinson Cheesman, iaitu pengarah pendidikan Malayan Union pada tahun 1946. Objektif laporan ini dikeluarkan adalah untuk membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem persekolahan dapat dikembangkan dengan sepenuhnya. Antara cadangan yang diberikan oleh Cheesman ialah memberikan pendidikan percuma kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernakular pada peringkat rendah. Pelajar di sekolah rendah berpeluang mempelajari bahasa Inggeris. Sekolah menengah terdiri daripada 2 jenis sahaja. Dan pendidikan vokasional hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi di sini kita dapat melihat laporan ini
cadangan ini ada hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dengan pelaksanaan vocational, ia akan menyebabkan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu terhadap pelajar. Dan keputusan berkenaan laporan ini ialah rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Tanah Melayu. Pada tahun 1950, LJ Barnes, iaitu ketua kepada laporan Barnes, telah mengeluarkan satu laporan dengan tujuan untuk menyelidik dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Antara cadangan yang dikeluarkan ialah satu pertubuhan yang bercorak kebangsaan hanya menubuhkan satu corak sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan untuk semua. Selain itu, sekolah kebangsaan dibuka dan bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekolah-sekolah vernacular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya digunakan bahasa Inggeris sahaja. Maklum balas yang didapati daripada masyarakat ialah laporan Barnes tidak mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum kerana kaum Cina dan India berpendapat bahawa laporan Barnes ini menggugat bahasa dan budaya mereka. Di dalam laporan Barnes juga ada mencadangkan berkenaan dengan pembinaan maktab perguruan. Hal ini ada hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu ia akan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kualiti guru dengan adanya maktab perguruan bagi melatih guru-guru yang akan mendidik pelajar di sekolah. Selain itu, Barnes juga ada mencadangkan berkenaan dengan pembinaan sekolah vocational dan yang moden, dan kurikulum hendaklah menekankan mata pelajaran sains, seni perusahaan dan sains rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan pelajar atau negara akan dapat melahirkan rakyat yang berilmu, pengetahuan, memperkembangkan lagi potensi individu seperti mana yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan sistem pendidikan selepas merdeka dan hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selepas kemerdekaan telah wujud beberapa laporan dan cadangan yang dikeluarkan oleh beberapa individu. Antaranya ialah laporan Penyata Razak pada tahun 1956 yang dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Hussein, Menteri Pendidikan. Antara objektifnya ialah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu, seterusnya menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan dan mengkaji semula struktur pendidikan negara. Dan antara cadangan yang dikeluarkan oleh Dato' Abdul Razak ialah bagi semua peringkat sekolah, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan menubuhkan satu jenis kurikulum serta peperiksaan yang berpusat dan juga bercorak kebangsaan. Hubung kait antara laporan Penyata Razak dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah melahirkan rakyat yang bertanggungjawab untuk negara seperti yang terkandung dalam elemen falsafah pendidikan kebangsaan, di mana rakyat perlulah menggunakan bahasa ibunda yang telah dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam cadangan laporan ini agar dapat mengekalkan bahasa ibunda kita. Selain itu, berdasarkan cadangan Dato' Abdul Razak dalam menggabungkan semua sekolah menjadi satu jenis sekolah kebangsaan adalah berkait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mementingkan kita untuk mengeratkan hubungan antara kaum agar negara kekal aman. Dan yang terakhir, terdapat elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait dengan laporan ini, iaitu penubuhan satu jenis kurikulum yang bercorak kebangsaan masih menitik beratkan perkembangan potensi individu daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pada tahun 1960, Jawatan Kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Kebangsaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Laporan ini dinamakan Laporan Rahman Talib. Tujuannya adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Penyata Razak 1956. Untuk pengetahuan, Laporan Rahman Talib ni sebenarnya adalah titik permulaan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.
Selain itu, cadangan yang dikemukakan oleh Rahman Talib ialah pendidikan di sekolah rendah adalah percuma, kedudukan darjah naik secara automatik sehingga ke tingkatan 3 dan penilaian peperiksaan bagi darjah 5 diwujudkan. Ini supaya pelajar sekolah rendah yang ingin masuk ke sekolah menengah perlu lulus bahasa Melayu pada peperiksaan ketika darjah 5. Selain itu, pendidikan teknik dan vokasional diperkasakan dan memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan dan kerohanian sebagai teras. Hubung kait antara laporan Rahman Talib dengan FPK ialah potensi dan kebolehan individu dapat dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Rahman Talib 1960 yang bercadang untuk memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Dengan adanya pendidikan teknik dan vokasional, ia akan dapat menekankan mengenai kemenjadian murid dari segi kemahiran dan ilmu dalam meningkatkan lagi produktiviti individu. Selain itu, terdapat elemen dalam FPK yang berkait dengan laporan ini, iaitu antaranya ialah menekankan potensi dan kebolehan individu serta FPK itu sendiri agar dapat lahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Laporan Rahman Talib yang telah dicadangkan pada tahun 1960 telah dibentangkan di dalam Parlimen. Seterusnya diluluskan serta dikuatkuasakan untuk menjadi Akta Pelajaran 1961. Antara kandungannya ialah bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pembentangan berkenaan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Antara cadangan yang dikemukakan ialah memberi tumpuan kepada asas pendidikan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan dan bahasa Malaysia adalah bahasa pengantar utama. Dan fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Dengan cadangan-cadangan yang diberikan, ia mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dengan fokus diberi kepada pendidikan kerohanian dan unsur disiplin yang tinggi, ia akan melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan rakyat yang berketerampilan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya. Baiklah, saya Muhammad Ashraf bin Ismail. Saya akan sambung pembentangan pada hari ini, iaitu sistem pendidikan semasa yang diguna pakai di Malaysia pada masa kini, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yang mana pelan ini telah dirangka pada tahun 2013 dan dijangka sehingga pada tahun 2025, iaitu selama 13 tahun, yang mana pelan ini melibatkan pendidikan prasekolah sehingga lepas menengah. Baik, seterusnya dalam pelan ini apa yang ditekankan iaitu ada 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia, yang mana dalam pelan ini terdapat 5 hasil yang ingin dicapai terhadap sistem pendidikan yang ada di Malaysia pada masa kini. Baik, yang pertama kita lihat aspirasi yang pertama iaitu akses, iaitu 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Okay, dalam erti kata Malaysia ingin melibatkan bahawa semua ataupun 100% rakyat Malaysia itu mendapat pendidikan. Baik, yang kedua iaitu kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dalam tempoh 15 tahun. Baik, seterusnya adalah aspirasi yang ketiga iaitu equity. Ya, dalam sistem ini negara mengharapkan supaya sebanyak 50% pengurangan dalam jurang pencapaian, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Baik, seterusnya aspirasi yang keempat iaitu perpaduan, perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak yang ditawarkan.
sistem pendidikan dengan menghargai kepelbagaian yang ada, yang wujud di dalam sistem pendidikan sekarang ini. Seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, maka ada pelbagai kaum, pelbagai budaya yang ada di sekolah tersebut, menyebabkan wujudnya perpaduan antara kaum. Baik, seterusnya aspirasi yang kelima iaitu kecekapan, memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Okey, baik, dalam sistem pendidikan Malaysia, iaitu dalam sistem ini Malaysia berhasrat untuk memastikan setiap murid itu dapat mencapai potensi sepenuhnya, potensi yang merangkumi aspek-aspek seperti yang berikut. Baik, yang pertama P iaitu pengetahuan. Pastinya Malaysia mengharapkan supaya rakyatnya adalah rakyat yang dapat peluang untuk mendapatkan pendidikan. Okey, yang mana ilmu pengetahuan ini, apabila seseorang itu mendapat ilmu pengetahuan, maka ia akan meningkatkan ataupun ia akan menaik taraf kehidupan seseorang, dan juga ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Baik, seterusnya adalah K iaitu kemahiran berfikir. Baik, seterusnya K yang kedua iaitu kemahiran memimpin, dan aspirasi seterusnya iaitu K kemahiran dewi bahasa. Okay. Malaysia mengharapkan supaya rakyat ini bukan sahaja mahir, bukannya dapat berbahasa satu sahaja seperti bahasa Melayu, bahkan sangat digalakkan supaya rakyat Malaysia ini dapat di akhir persekolahan, di akhir mereka ini di alam persekolahan, mereka mampu untuk berkemahiran, mampu bercakap dewi bahasa, terutamanya bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Baik, seterusnya adalah E, etika dan juga kerohanian, dan yang terakhir adalah I iaitu identiti nasional. Baik, seterusnya dalam pelan ini juga mengandungi sebanyak 3 gelombang transformasi yang mana merangkumi selama 13 tahun. Baik, untuk makluman, gelombang 1, 2 dan 3 ini sebenarnya dia mengandungi banyak perkara, tetapi saya ambil antaranya. Baik, kita lihat kepada gelombang yang pertama yang dirangka pelannya bermula pada tahun 2013 hingga 2015. Apa yang ingin diberikan tumpuan dalam masa ini iaitu penumpuan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan juga tumpuan kepada kemahiran asas. Okey, baik. Jadi pada tahun 2013 hingga 2015 ini menumpukan kepada pembaiki sistem dan juga kemahiran asas. Okey, baik. Jadi kita lihat pada gelombang yang kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Baik, jadi apakah fokusnya adalah mempercepatkan penambahbaikan sistem sedia ada. Baik, yang seterusnya adalah gelombang yang ketiga, iaitu bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025, yang mana memfokuskan kepada ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Baik, seterusnya adalah dalam pelan pembangunan sistem pendidikan Malaysia ini juga terdapat sebanyak 11 anjakan utama dalam pelaksanaan transformasi pendidikan. Dia terdapat 11 dan saya akan terangkan beberapa sahaja. Baik, yang pertamanya adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa kepada semua rakyat Malaysia, semua sama rata. Okey, tak kira daripada pelbagai kaum. Okey, Malaysia akan memastikan bahawa semua rakyat akan mendapat kesamarataan akses kepada pendidikan, sama ada rakyat itu berada di kawasan pedalaman
ataupun rakyat itu berada di kawasan bandar ataupun rakyat itu berada di kawasan kampung, okey, kerajaan tetap akan menyediakan berusaha untuk menyediakan ruang pendidikan untuk rakyat. Baik, yang kedua adalah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan juga digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Baik, seterusnya melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Baik, dan kita dapat lihat seterusnya 4, 5 dan 6 iaitu mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Okay? Dan yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dan mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Baik, seterusnya adalah yang ketujuh memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran, mentransformasi kebolehan dan juga keupayaan penyampaian kementerian. Baik, yang kesembilan bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas, okay? Melibatkan semua pihak. Dan yang seterusnya 10 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawabaan awam secara langsung. Baik, terus kita lihat kepada hubungan perkembangan sistem pendidikan yang saya nyatakan sebentar tadi dengan falsafah pendidikan negara. Jadi apa kaitan yang kita boleh kaitkan antara kedua-dua ini? Yang pertama kita dapat lihat bahawa pendidikan ialah satu usaha yang berterusan. Okay? Pendidikan pastinya tidak akan terhenti apabila seseorang itu tamat persekolahan. Tetapi pembelajaran itu, sesi pendidikan itu akan berterusanlah sehingga seseorang itu capai usia tua ataupun sehinggalah seseorang itu sampai pada ajalnya. Okay, bila sampai kematian maka terhentilah pendidikan di situ. Baik, seterusnya yang kedua, melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan selaras dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Baik, yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan juga berdisiplin. Pastinya setiap agama akan mengajarkan kepada hambanya supaya berakhlak mulia dan juga diajarkan disiplin dalam agama mereka. Baik, yang keempat iaitu perkembangan potensi individu secara menyeluruh, yang itu merangkumi kepada 4 aspek. Yang pertama intelek dari segi pemikiran, yang kedua emosi, yang ketiga rohani dan juga yang keempat dari segi jasmani. Yang kelima adalah dapat mewujudkan perpaduan antara kaum, yang mana bagaimana dapat mewujudkan. Yang pertama adalah bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa pengantara, bahasa kebangsaan. Yang kedua iaitu dengan wujudnya sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Dan yang ketiga adalah penyelarasan sukatan pelajaran di semua sekolah. Baik, yang terakhir, yang keenam iaitu dapat melahirkan masyarakat yang menghayati nilai keagamaan, iaitu percaya dan juga patuh kepada Tuhan. Setiap agama pastinya akan percaya dan juga pasti akan taat akan apa yang diajarkan oleh agama mereka. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.